Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kejap saya setting. Okey, terima kasih kepada mereka yang telah pun tune in ke segmen Inilah Ceritaku khas di CTC FM. Okey. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan, izinkan saya memberikan kata-kata mukadimah, introduction, sebab hari ini unfortunately DJ Pak Su tak dapat bersama dengan kita kerana beliau ada urusan keluarga yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya Boboy CTC yang akan menemani anda sebagai host sepanjang minggu ini. Jadi hari ini kita berada dalam segmen Inilah Ceritaku, episod yang ke-133 bersama dengan tetamu jemputan kita. Jadi kepada mereka yang baru sahaja tune in ke CTC TV, CTC baru nak orang kata berkenalan dengan sedikit sebanyak mengenai dagangan mata wang ni, jadi saya ucapkan selamat datang. TV CTC kami menyediakan kandungan-kandungan eksklusif mengenai dagangan dalam bentuk entertainment, news dan juga education. Jadi segmen Inilah Ceritaku ini adalah satu segmen di mana kita menjemput trader-trader berpengalaman untuk berkongsi cerita dengan anda-anda semua. InsyaAllah memberikan anda inspirasi yang terbaik untuk terus profit dalam dagangan anda, insyaAllah. Jadi kalau anda berminat untuk menonton episod-episod yang lepas, sebab ini adalah episod yang ke-133, kita ada around 100 plus lagi segmen yang telah pun kita upload ke YouTube channel CTC FM. Jadi make sure tuan-tuan dan puan-puan pergi ke youtube.com dan search CTC Jarak FM, di mana kita telah pun menyediakan satu playlist khas jikalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menonton begitu ramai trader yang telah pun kita interview sebelum ini. Okey, kejap Okey, dan juga seperti biasa sebelum kita mulakan segmen ini, kami di CTC FM mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk menjaga SOP dalam sama-sama kita memerangi COVID-19. Ya, seperti yang kita sudah sedia maklum, kita punya kes dekat Malaysia ni telah pun meningkat. Dan ada ura-ura prediction mengatakan kita mungkin akan kembali ke 3 digit kes-kes yang akan kes-kes aktif di Malaysia. Jadi kita kalau boleh memang tak nak lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami di sini menyeru untuk follow di SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan juga MKN. Pakai face mask, use your hand sanitizer dan elakkan daripada orang kata bergaul ataupun berada di tempat ramai yang menggalakkan sentuhan dalam jarak yang dekat. Jadi insyaAllah kita dapat mencapai kes COVID-19 sifar dalam masa yang terdekat. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kerana sudi menyertai kita dalam segmen pada malam ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang komen atau soalan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen live kita. InsyaAllah saya akan bacakan. Sekali lagi, saya Boboy CTC, host ganti kerana DJ Pak Su tidak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Jadi minta tunjuk ajar, dan jika ada salah dan silap tu mohon tegur. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, Wahida, ataupun saya lebih mesra saya panggil Kak Wawa. Assalamualaikum Kak Wawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So macam mana Kak Wawa, okey? Kak Wawa boleh tengok saya dekat sini. Tak payah pedulikan kamera, boleh tengok saya terus. Okey, Kak Wawa dah makan dah tadi kat luar? Alhamdulillah, dah makan sate sedap. Itu sate memang special kat CTC. Memang hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin memang kita bawakan untuk tetamu kita. Okey. Jadi Kak Wawa, segmen Inilah Ceritaku ni memang kita jemput trader-trader yang orang kata pengalaman lah dekat tanah air ni, supaya kita dapat memberi inspirasi kepada orang-orang di luar sana, yang especially mereka yang baru saja nak menceburi dalam dunia dagangan mata wang ni. Jadi saya ingin minta Kak Wawa memperkenalkan diri sedikit sebanyak, nama, asal dari mana, dan sekarang ni sudah status berumah tangga ke macam mana? Silakan. Okey, nama saya Wahidah binti Abdul Manan. Okey. Saya berasal daripada Johor. Okey. Dan sekarang pun saya ibu kepada 4 anak. Okey. Anak yang dah besar-besar semua. Oh, yang dekat luar tu anak lah. Anak saya yang nombor 2 dengan yang ketiga. Alright. Okey.
Umur Kak Wawa sekarang berapa? Saya genap 40 tahun ni. Genap 40. Okey. Tua dah. Tua pun kita masih cergas. Okey, jadi saya rasa macam biasa soalan pertama kita, macam mana Kak Wawa mula-mula berkenalan dengan dunia dagangan forex? Saya mula dengan forex ni sebenarnya daripada kawan-kawan. Okey. Dulu masa zaman-zaman saya bekerja, Okey. kat sebuah bank lah. Alright. So kawan-kawan ada 2-3 orang yang trader. Saya mula tengok kat situ. Okey. Waktu tu umur Kak Wawa berapa? Masa tu umur saya 27. 28. Oh, 12 tahun lepas juga lah. 12-13 tahun lepas. Okey. Dan saya try main demo. Kat situ jatuh minat. Sebab bila saya bekerja kat bank, jadi melibatkan angka. Jadi kita dah biasa dengan angka, kita minat. Jadi Bila Kak Wawa dekat bank tu bekerja selepas belajar terus masuk bank? ya, Belajar dulu kos apa dekat mana? saya saya separuh jalan dulu. Oh, separuh jalan. Jadi tak sempat habis. Okey. So saya banyak bekerja lah. Oh, jadi kos yang Kak Wawa tak habis tu? Kos ni bisnes lah. Oh, bisnes. Memang ke arah tu lah. Jadi bila cebur-cebur sikit-sikit daripada kawan-kawan, tengok chart, bila minat tu praktis dulu. Okay. Demo. Tahun kedua 2008 tu baru start trade. Saya start buka Trade menggunakan duit sebenar? Ya. Okay. Saya buka 2008 saya start depo dengan saya buka akaun InstaForex. InstaForex. Okay. Dekat situ saya banyak belajar. Macam-macam cikgu saya pergi. Kalau excited. Kalau tak keberatan boleh ceritakan secara detail daripada cikgu yang first tu, kalau boleh reveal nama ke, macam mana dia ajar dulu. Okay. Kita ada banyak masa. Kita boleh sembang macam-macam. Kalau kat sini saya dah rasanya dah 5-6 orang cikgu jugalah. Okay. Cikgu yang first sekali? Cikgu yang first sekali mungkin sebab 2008 tu dia banyak, masa tu zaman platform pun tak canggih lagi kan. Yelah. Kan? Jadi dia banyak ajar manual lah. Tapi semua cikgu tu masing-masing ada kelebihan masing-masing. Yeah. Tak ada yang kurang. Betul. Tapi kita sebagai trader ni kalau boleh lah tak payah kejar banyak-banyak cikgu dan teknik sangat. Betul. Macam ni pengalaman yang saya dah lepas kan. Alright. Saya macam betul-betul teruja nak belajar. Nak tahu yang ni, nak tahu yang tu. Macam-macam saya belajar. Betul. Cikgu semua bagus-bagus. Tapi bila dah ramai sangat cikgu, kita tak tahu nak ikut yang mana. Dalam ada pernah ke dalam satu masa tu Kak Wawa belajar dengan multiple cikgu? Ke macam satu cikgu dah habis pergi cikgu lain? Satu-satu. Satu-satulah. Apa yang menyebabkan Kak Wawa berhijrah dari satu cikgu ke satu cikgu yang lain? Nak tambah ilmu. Nak tambah ilmu lah. Memang suka tahu, suka tambah ilmu. I see. Tapi sebenarnya agak susah juga kalau kita dah terlalu banyak cikgu. Betul. Benda tu buat kita confuse. Kalau tak betul-betul lah, kita kena bijak jugalah applykan ilmu-ilmu yang cikgu bagi tu kan. Betul. Jadi kira yang dah lepas tu dah lah kan. Dah memang pengalaman kita. Bila yang akan datang trader-trader baru yang nak cebur, saya nasihatkan fokus pada satu teknik, belajar betul-betul sampai jadi mahir. Bila satu teknik tu dah dapat bagi profit, stay je. Betul. Kaji teknik yang dapat profit tu. So biar maintain yang tu je. Baik. Saya rasa nasihat ni memang amat penting lah, especially kepada mereka yang baru sahaja nak menceburi, anak-anak muda kita. Kita tekankanlah jangan mudah terpedaya, sebab sekarang ni orang promote macam-macam kan dekat Instagram lah untuk target anak muda ni. Jadi orang kata
nak follow signal lah. So sekarang ni macam kata Kak Wawa tadi, cari satu cikgu yang betul-betul berkaliber dan kita masterkan teknik tu, baru kita kalau rasa macam tak kena ke, macam tak boleh nak go, baru cari cikgu yang lain. Macam tu. Dia cikgu semua sama baik, sama bagus. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Betul. Cuma kita je ni, kita kena mahirkan teknik mana yang sesuai untuk kita. Kita kena asah. Skill tu penting, kena asah. Betul. Sampai master, sampai boleh profit. Kalau ikut Kak Wawa punya nasihat, agak-agak selalunya untuk seseorang tu master satu teknik tu, berapa lama yang perlu dia ambil? Bergantung pada rajin. Bergantung pada rajin. Kalau Kak Wawa macam ni? Saya pun nak kata rajin sangat pun tak juga. Sebab saya banyak tugas kan kat rumah. I see. Macam dengan anak-anak, dengan suami saya, settlekan kerja saya dulu. Tu dan petang tu baru saya buat. Biasa pagi saya buat analisa. Okay. Pagi buat analisa dan petang tu saya entry. Ikut kita punya masa kita lah. Kak Wawa sekarang pun FTT lah. Full time ke? Baru 5 tahun FTT. Baru 5 tahun lah FTT. So sekarang dekat rumah trade je lah. Kak Wawa tak pergi kerja lah. Tak ada. Okay. Suami pula macam mana? Suami saya dia ada kat sebelah ni sebenarnya. Dia ada kat sebelah ni. Boleh je cerita. Suami akak pun FTT juga ke? Suami saya dia bukan FTT. Dia manager sebuah bank lah. Bank rakyat. Okay. Bangsa baru. dia bukan FTT. Okay. Alright, jadi Kak Wawa berkenalan dengan suami masing-masing trade ke lepas berkahwin baru trade? Dia tak trade. Suami saya belajar trade, tapi dia belum trade lagi, belum start lagi. I see. Okay. Cuma dah tahulah sikit-sikit buy sell apa, pending order. Alright. Kalau saya tak sempat ke, bolehlah tolong tutup ke kan. Tolong entry pun boleh. Tak ada masalah lah. Dia macam support system jugalah untuk support, moral support. Moral support lah paling penting. Okay, jadi saya rasa kita masih awal lagi. So kita nak kembali kepada cerita bagaimana Kak Wawa bermula tu. Okay, boleh ceritakan kalau Kak Wawa ingat trade yang pertama, berapa banyak deposit dan adakah loss atau profit? First time saya trade $100. Okay. 2008 masa tu trade, saya rasa memang senang betul nak profit lah. Waktu tu market tak complicated Market memang baik sangat. Kalau dia pergi buy tu, dia terus pergi rejection dia kurang. Dia retracement ada tapi kurang. So kalau trend sell, just masuk sell, saya balik kerja. Contoh pukul 6 dah sampai rumah, 6.30 saya dah entry. 6.30 entry, saya sambil boleh sempat masak. Masa dah entry tu, saya sempat masak, saya sempat kemas rumah. Masa tu anak kecil-kecil kan. Okay. Sempat buat kerja rumah semua. Tak tengok chart pun waktu settlekan semua tu, tak tengok chart? Saya entry je. Okay. Sesekali pandang jugalah. Kat laptop tu kan, pandang okay. Kalau dah teruk sangat, saya close lah. Tapi kebiasaannya memang senang profit. Betul. Agak dalam sehari $30 tu memang senang nak dapat. Kiranya trade pertama akak tu sebenarnya memberi profit lah. Okay. Ada loss. Tapi jarang-jarang lah. Jarang-jarang lah. Waktu tu akak trade menggunakan teknik apa? Masa tu saya pakai SNR je. SNR. Saya tengok mana time frame besar, dia cenderung ke mana. Sell. Saya sell. Tapi saya pasang lot siap-siap lah. SL kat mana. Money management lah. Jadi saya tinggal, saya buat kerja. Malam pukul 9, pukul 10 saya tengok balik. Memang market tu masa tu mudah lah nak dapat income. Waktu tu tahun 2008 start, saya rasa 2013 tu ada market dah mula. 2012 kot. Market dah mula sikit-sikit. Macam agak complicated lah. Dah mula complicated. Dah mula dah dia punya chart tu dah
Dia macam nak tengok trend pun agak sukar ke? Susah. Trend tu boleh dapat. Cuma banyak retracement. I see. Time frame kecil tu banyak. Dia punya Pergerakan. chart tu tak terlalu aktif. I see. Okay. So ni tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan cerita bagaimana kalau kita trade pada lebih kurang 12 ataupun 13 tahun yang lepas. Tahun 2008, 2009. Kak Wawa ni dia trade walaupun ada anak-anak, dia masih ada masa yang diluangkan untuk tengok chart, untuk trade, dan alhamdulillah waktu tu agak mudah bukan untuk melihat trend dan apply kita punya trading lah. Okay, seterusnya Kak Wawa kira tahun 2008 2009 Kak Wawa masih macam tu lah, maintain lah. Kira waktu tu Kak Wawa memang trade saja ke? Waktu tu ada Kak Wawa dah start buat program affiliate ke? Tak ada? Trade tak saja. ada. Kita masa tu saya fikir nak ada side income. Cukup. Satu hari $30 minimum pun dah cukup lah. Satu hari, tiap-tiap hari lah Kak Wawa kira macam hari-hari yang market buka, memang hari-hari Kak Wawa trade? Kan ada gak yang macam hari saya bekerja, saya akan hadkan $30. Kalau dapat lebih, bonus lah. Tapi kalau kadang-kadang saya ambil annual leave, kalau saya agak market tengah cantik hari Selasa, Rabu, Khamis, market pun lawa, saya akan ambil annual leave untuk trade. Yes. Uish. Jadi saya memang banyak masa cuti saya tu kat rumah saya buat trade. Masa berjalan dengan anak-anak Sabtu Ahad, market pun close. So daripada situ, kalau saya cuti, saya akan menghadap chart 9 pagi sampai 9 malam. 12 jam, 13 jam. Itu orang kata apa, itu komitmen yang diberikan untuk orang kata menjana side income melalui trading. Ya. Kira Kak Wawa berhenti kerja tahun berapa? 2015. 2015. Oh, daripada 2008 sampai 2015 tu trade sambil bekerja. Ya. Oi. So saya dah 2015 tu betul-betul bersedia lah. I see. Bersedia nak berhenti kerja dan saya fokus lah benda ni. I see. Trade. Daripada tahun 2008 ke 2015 tu SOP ataupun method yang akak guna tu sama je ke ada tukar-tukar? Tukar-tukar juga banyak lah. cikgu kan. Itulah jadi benda tu yelah, dah lepas kan. Kita pun masa tu tengah excited nak belajar. Betul. Tapi sekarang kalau tu saya nasihatkan memang jangan terlalu banyak teknik sangat lah, nanti pening kepala. Betul. Kalau tak keberatan, boleh saya tanya, adakah ada peristiwa yang buatkan Kak Wawa berpegang kepada prinsip jangan banyak teknik ni? Maksudnya Kak Wawa pernah ada apa-apa yang momen-momen yang maybe Kak Wawa tu tercampur teknik ke, menyebabkan plan trading tu tak menjadi ke? Kadang-kadang tu adalah, tapi masalah tu tak terlalu besar. Cuma kita yang kena kontrol kita punya mindset ni macam mana kan. I see. Banyak kalau account loss tu bukan sebab tu. Banyak kita punya masalah disiplin. Sebab tak ikut money management lah. Disiplin. Salah sendirilah. Boleh bagi contoh tak? Kalau tak ikut disiplin tu macam mana? Contoh money management lah kan. Benda tu susah nak cakap macam kita rasa kita tak letak SL sebab kita yakin dia akan pergi macam tu. Jangan tamak. I see. Kalau kita masuk dah biru, agak-agak memang kita tahu nak reverse, cepat-cepat keluar. Kadang-kadang kita tengok boleh pergi lagi ni. Kalau dulu tahun 2008 2010 kita entry, kita boleh tunggu. Memang boleh pergi, kita boleh tunggu. Dia akan pergi terus. Okay. Dia retrace sikit je dan dia akan pergi. Tapi kalau market sekarang ni tak boleh. Kecuali kita betul-betul follow money management, lepas tu memang kita nak swing, baru kita boleh tinggal. Dan lot kita kecil, so sepadan dengan modal kita. Pada tahun 2008 tu sehingga sekarang Kak Wawa lebih pada trade intraday
ke Saya lebih suka scalping. Oh, lebih suka scalping. Maksud dia time frame kecil lah, M15, M30 ke M1, M5. M1 pun saya kalau gold buat M1 lah. I see. Dia tengok pair. Kalau pair gold M1. M1, M5. Kira goal favourite pair kat dia lah. Favorite pair. Favourite pair. Okay. Alright. Okay, jadi kalau boleh saya nak tanya, selain daripada SNR, ada teknik lain tak yang akak pernah cuba? Teknik Teknik lah orang kata kan. Teknik sebab ni especially kat Malaysia ni macam-macam teknik yang ada kan. Macam kadang-kadang confuse juga kan. Kadang teknik sama tapi diorang tukar nama kan. Sebab pandang kalau sekarang punya trader ni tengok bukannya apa, ada yang betul-betul kualiti. Okay. Ada yang banyak mungkin dia nak buat kelas semata-mata nak untung. Betul. Maksud dia jadi dia tak utamakan pengisian, dia lebih kepada macam dia nak orang datang kelas dia. Kualiti kurang tapi dia nak untung lebih. I see. Kebanyakan ni lah. Jadi kalau kita nak attend kelas tu, biar orang kata biar cari yang betul-betul kualiti. Betul. Tapi so far cikgu-cikgu saya semua memang saya puji lah. Okay. Memang bagus. Kak Awa sekarang ada mengajar trading ke tak? Saya tak mengajar trading, tapi saya ada team lah. Ada team yang lah. saya ikut. Sekarang team yang saya ikut, team Cikgu Daniel. Team Cikgu Daniel. Boleh ceritakan sedikit sebanyak? Cikgu Daniel FX ni di bawah teknik Smart Shadow. Okay. So teknik tu pun banyak jugalah yang bagi saya profit. Dah berapa lama Kak Awa ikut Cikgu Daniel? Dah 4 tahun ada. 4 tahun. 2016. So sekarang masih bersama dengan Cikgu Masih Daniel lagi, masih. So dekat grup, kira grup support lah. Maksud dia bincang, analisa semua sama-sama lah. Ya, yeah, betul. Okay. Seterusnya, sepanjang Kak Wawa trade dalam kerjaya dagangan mata wang Kak Wawa ni, apa momen yang paling Kak Wawa tak boleh nak lupakan? Momen sedih ke momen tak suka? Bagi dua lah. Satu sedih ataupun yang tragik sikit ke. Lagi satu momen yang paling bahagia. Momen yang paling sedih, loss banyak. Loss, boleh bagi anggaran tak jumlah loss tu? Loss tu saya ingat lagi. $19,988. Banyak je kat bawah. Itu grow ke deposit? Grow dari depo $10,000. Oh, Saya dah grow sampai 19 dalam masa 2 minggu. almost 100% juga. Lepas tu Brexit problem. Itulah Brexit yang mengingatkan saya. Loss, memang sedih. Saya rasa ramai trader di luar sana yang mempunyai momen yang tak boleh lupakan semasa Brexit. Itu memang sedih lah. Nak makan pun tak lalu kan. Sebab dah depo 10 kan. Kalau depo kecil tu kita tak terkilan sangat. Jadi lepas tu Kak Wawa ada take time rest daripada trading ke? Macam Kak Wawa pulun? Saya tak pulun. Saya rehat sebulan. Sebulan. Rehat, tenangkan fikiran. Sebulan saya tak trade. Memang tak tengok chart langsung Tak lah tengok dalam terus. masa sebulan. Tak tengok terus. Hati terluka. Saya faham kak. Walaupun saya lost baru $100. Saya faham. Dekat situ memang tak boleh buat apa lah. Market crash kan. Betul. Masa Brexit tu market crash. So tapi ada juga loss tu silap kita. Banyak juga. Selain daripada yang waktu Brexit tu lah. Ada. Tapi kecil-kecil lah. Tapi kita belajar dari kesilapan. I see. Sebab tu saya suka teknik scalping ni. Scalping ni kalau saya entry tak boleh pergi, saya cut loss. Entry tak boleh pergi, saya cut loss. I see. Kalau intraday ni kena pasang SS siap.
Macam kalau hari ni fail, kena tunggu esok punya setup pula. Macam tu. Jadi TP tak pasang tak apa, SL mesti kena pasang. Market tak menentu. Betul. Jadi memang sedih lah kalau ni kan. Disiplin. Itu penting tu. Yang waktu Brexit tu memang satu pair je lah yang sampai loss 19 tu. Kebetulan saya trade GJ dengan GU. Waktu tu memang akak dah prepare sebab akan ada news Brexit tu ke macam akak tak aware? Saya sebenarnya saya dah tahu, tapi saya fikir lambat lagi. Dah lagi 2-3 hari lagi. Jadi Betul. saya masih sempat trade. Tapi bila dah merah, saya tak tutup. Saya tunggu market retrace dulu baru tutup. Tak sempat. Sebab dia crash kan? Crash terus. Kat situ lah. Tak boleh lupa lah sampai sekarang. Jadi sekarang ni kita trade, profit, withdraw. Profit, withdraw. Betul. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Lagi saya suka scalping sebab senang. Betul. Saya tak fikir banyak. Loss tu loss lah. Kalau profit, keluarkan. Alright. Itu untuk kenangan pahit lah sepanjang career trading akak. Okay, kalau sembang kenangan manis pula? Kenangan manis tu Banyak juga. of course lah dapat withdraw kan. Betul. Bila dapat withdraw profit tu, dapat beli barang yang kita suka kan. Kalau tak keberatan lah akak nak minta share jumlah paling besar akak boleh. Alah. Boleh withdraw. Anggaran lah. Lebih daripada 50k? 30k? Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Besar around puluh k lah. Around 10k lah. I see. Besar juga tu. Tengok modal lah. Kalau modal kita besar lah. Ni kan. Kalau modal kecil, yang akak mention tadi dapat beli barang yang akak suka, which is? beli. Biasalah perempuan kan. Okay. Macam-macam enak kan. Dapat bawa anak pergi shopping pun dah bahagia dah. Betul. Orang-orang yang support kita, orang-orang sekeliling kita, kita dapat belanja diorang happy tu, rasa lain macam, betul tak? Dapat belanja suami pun dah happy dah. Biasa dia belanja kita. Sekali ni kita belanja Kali dia ni balik. kita belagak sikit. Kita belanja dia pula. Suka tengok anak-anak happy. Betul. Saya rasa tu satu kepuasan. Orang kata satu dorongan lah untuk kita pun terus trading dan terus jana profit. Dan ini satu orang kata nasihat dan tips, especially kepada mereka yang orang kata tengah berada dalam keadaan loss dan terumbang-ambing dan tak tahu macam mana nak teruskan. Jadikan ini satu orang kata dorongan dan pegangan untuk terus mencari ilmu, untuk terus mendapatkan analisa dan trade dengan orang kata lebih jayanya, insyaAllah. Jadi kita berehat sekejap. Kita akan kembali dalam 1 ke 2 minit lagi, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan, stay tune.
Come on baby. Alright, okay, kembali lagi kita dalam segmen Inilah Ceritaku, episod yang ke-133 bersama dengan tetamu jemputan kita Kak Wawa atau Wahida dan juga saya Boboy CTC sebagai host anda. Sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang sudi tune in ke segmen kita pada hari ini, terima kasih. Jadi kalau anda masih belum lagi like page CTC FM, bolehlah berbuat demikian dan share segmen ini agar kita dapat berkongsi cerita, pengalaman, ilmu dengan lebih ramai lagi orang di luar sana, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang ingin menonton segmen Inilah Ceritaku yang lepas-lepas, kita ada 132 episod yang telah pun kita keudarakan. Bolehlah pergi ke YouTube CTC FM dan pergi ke playlist Inilah Ceritaku. Dah macam-macam trader, 132 trader telah pun kita temu bual untuk anda semua mendapatkan inspirasi dalam perjalanan kerjaya dagangan mata wang anda, insya-Allah. Jadi kita kembali semula bersama dengan tetamu kita Kak Wawa. Okey Kak Wawa, kita ada satu komen daripada penonton kita, saudari Roslina Koko Wawa. Dia kata one of our best trader in our team, Smart Shadow team. Suruh cakap memang gugup, tapi tengok dia entry laju macam peluru katanya. So jadi Roslina ni daripada team Kak Wawa lah. Saya. Oh, jadi apa, entry laju macam peluru. Saya macam nak tengok je akak entry. Jadi ini orang kata satu culture ataupun budaya yang di mana kita ada dalam team support. Jadi kita boleh sama-sama support antara satu sama lain dalam trading. Jadi kalau tuan-tuan dan puan yang rasa macam trade seorang-seorang tu orang kata dia tak dapat rhythm, tak dapat loss, macam tak tahu arah tuju lah, bolehlah cari team trading anda. InsyaAllah trade dengan kawan-kawan, trade dengan kenalan lebih best daripada trade seorang-seorang. Betul tak Kak Wawa? Betul. Jadi apa yang Kak Wawa boleh recommend kan dengan orang yang trade dalam satu team? Kita kalau buat apa-apa pun dalam jemaah mesti ada keberkatan. Even trade pun kalau dalam jemaah pun mesti memang banyak keberkatan. So apa yang kita sekarang yang saya jalan dengan team saya ni Smart Shadow. Okey. Daniel Smart Shadow. Kita trade sama-sama dan team kita ni pun ada tengah train Future trader lah. Coach, beberapa orang okay. Coach untuk train trader baru. Kira trader yang zero lah. So kita akan kita akan ajar daripada zero, daripada start kenal candle pattern, candlestick semua sampai boleh trade sendiri. Boleh trade sendiri. I see. So insya-Allah lepas Raya Haji cikgu akan buka lah. I see. Siapa-siapa yang nak masuk, nak join kelas daripada zero. Ni daripada zero tau, daripada yang tak tahu apa-apa. Yang betul-betul baru nak start trading. Betul-betul zero. Jadi macam mana tu kalau berminat dan nak sertai? Boleh PM saya. Facebook ke? Facebook. Boleh bagi nama? Wawa FX. Wawa FX. Jadi tuan-tuan dan puan boleh search Facebook Wawa FX dan PM kalau anda berminat macam mana nak belajar start daripada zero kepada insya-Allah satu level yang anda boleh trade dengan sendiri. Wawa FX InsyaAllah. PM. Okay. Lepas Raya Haji lah. Alright, jadi seterusnya saya boleh akak ceritakan ada tak macam pengalaman ataupun momen bersama dengan tim yang akak rasa macam akak bersyukur join tim akak sekarang ni? Apa cerita-cerita yang menarik lah yang akak boleh ceritakan? Okay, tim dengan Cikgu Daniel dan Koko ni saya memang ada dapat sikit kelainan lah tim ni sebab bukan kata dari segi trading je. Okay. Kita berjemaah dalam masa yang sama. Tim ni kita bawa kita amalkan sunnah-sunnah. I see. Jadi apa-apa semua kita meeting, kita jemaah. Banyak cikgu banyak terapkan nilai-nilai agama lah kat dalam tim ni. Jadi akak rasa tu memang kebaikan lah, antara advantage bersama dengan tim ni. Ya, betul.
Sebab mungkin bukan nak compare lah, mungkin ada di luar sana kita dengar banyak cerita, ada trader-trader yang pernah datang ke segmen ni pun bercerita. Kadang-kadang dalam satu team tu pun ada yang busuk hati, yang sanggup tikam belakang. Tapi kita bukan nak orang kata nak burukkan lah, tapi kita nak amalkan benda ni dalam kita punya tim-tim di masa hadapan. Biasanya kalau kita pergi mana-mana tempat pun, kita belajar mana-mana dan kita kerja mana-mana pun, memang ada orang yang jenis macam ni. Betul. Cuma kita nak kena pandai bawa diri kita. Kalau dapat tahulah ada yang siapa-siapa yang macam tu, eloklah kita kena cuba cari jalan bagi keadaan tu positif ke. I see. Dan kalau dah tak boleh sangat, terpaksalah kita jauh. Adakah akak mempunyai sebarang pengalaman ke? Ada pengalaman seorang dua je lah. Sepanjang 13 tahun akak trading ni? Tapi kita macam mana kalau jauhkan diri dah lagi baik. Jauhkan diri lagi baik lah. Jauhkan diri dan kita tak payah terlibat lah dengan apa, kalau kata nak gaduh ke nak apa ke, tak payah terlibat. Senyap. Betul. Jangan keruhkan lagi keadaan. Sebab tu saya banyak silent je. Sampai sekarang pun akak lebih pada silent lah. Silent trading. I see. Cuma saya join team yang ada je lah. Okay. Dalam jemaah. Alright. Seterusnya ada tak boleh akak share tips ataupun nasihat especially kepada mereka yang baru saja nak mencuburi bidang dagangan forex? Tips yang pertama, tips tu mahirkan satu-satu teknik. Yang mana teknik tu boleh bagi profit, mahirkan betul-betul sampai memang betul-betul ni lah. Tak payah nak tukar-tukar teknik. Kalau dah satu teknik tu boleh profit, pegang satu teknik je. Asah sampai dia okey, sampai jadi boleh buat profit hari-hari. Dan bila dah profit account, kalau boleh sekarang punya market ni dah profit, tak payahlah tunggu lama-lama, withdraw je. Ataupun masuk wallet. Saya lebih suka masuk wallet. Jangan biarkan dalam empty form. Kalau masuk wallet ni, kita boleh buat macam-macam. Nak withdraw. Nak depo akaun lain, boleh depo akaun lain. Jangan biar satu amount tu dalam akaun tu. Jangan tepukan dia. Keluarkan. Contoh modal 100. Okay. Kita trade dapat 1.5. Trade lagi dapat 1.8. Keluarkan 80 tu. Biarkan 100 tu dalam akaun yang sama. Tapi kalau nak, biar jangan banyak-banyak lah. I see. Lepas tu disiplin. Disiplin ni kalau scalping, memang kalau scalping contoh memang bahaya sikit lah kalau tak pasang SL. Tapi kalau scalping saya, memang saya cakap terang, saya tak ada SL. Saya SL manual. Saya cut loss. Kira dalam tengah trading tu akak rasa nak cut loss. Yes. Sebab saya scalping. Scalping pun masuk pun kena laju, keluar pun kena laju. I see. Tapi kalau nak intraday memang kena letak SL lah. TP tak letak tak apa. SL mesti kena letak. Dan money management penting. Tengok modal. Kalau modal kecil, janganlah masuk besar. Sebab intraday kan. Betul. Kalau scalping ni memang high risk sikit lah. Kalau macam saya lah, saya mula-mula trading dulu, saya macam tak tahu macam mana nak start, berapa banyak modal yang saya perlu gunakan. Apa nasihat akak? Macam mana first step yang saya patut buat bila saya nak start trading forex? Trading forex, nak start, apa yang perlu buat? Betul. Nak start tu, the first step lah orang kata. Belajarlah sikit-sikit. Tengok, nak kena tahu sikit-sikit lah. Contoh macam trend line ke, basic-basic je. Candle pattern, trend line. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat tahulah sikit-sikit.
Kalau macam akak dulu, waktu akak first start dulu, adakah akak terus dengan cikgu ataupun akak buat research sendiri? Cikgu terus lah? Saya cari cikgu. Maksudnya kawan-kawan akak yang dekat tempat kerja dengan akak yang trik tu, dia orang pun sama juga? Sama. Kira satu cikgu lah? Satu cikgu. Oh, okay. Cikgu mula-mula tu memang satu cikgu. Mungkin zaman tu orang kata content analisa forex percuma ni kurang kan? Banyak SNR lah yang dia ajar. Tapi bagus. Walaupun tak banyak macam sekarang ni, tak banyak teknik dia pakai SNR apa semua, masih kira manual lagi. Tapi profitable lah. I see. Lagi satu trader ni kalau dah withdraw tu, dah berjaya withdraw, janganlah kata lupa sedekah sikit-sikit. Betul. Okay. Sedekah mana yang kata mampulah. Lagi-lagi pada orang yang dekat-dekat, yang kita nampak ahli keluarga yang susah-susah, yang kita tahu susah. Maknanya sedekah ni jangan tunggu kaya lah. Daripada kita biasa, kita dah kena sedekah. Kira biasakan diri walaupun daripada amount yang kecil. Walaupun sikit. Tiap kali withdraw, biasakan, asingkan. Jangan orang kata jangan lupa. Sedekah jangan tunggu kaya. Betul. Lepas tu doa. Jangan lupa minta doa. Saya memang selalu, suami saya dengan suami saya, setiap hari saya minta doa dia. Mak bapak, kalau ada mak bapak, minta doa mak bapak. Jangan malu-malu, minta je. Kira family akak, mak ayah akak semua tahulah yang akak trade. Tahu. Okay. Saya minta doa dia. Jumpa mak, doakan ya mak doakan. Abang pun sama, suami saya pun sama. Saya minta doa dia. Cikgu saya pun saya minta doa dia juga. I see. Cikgu doakan saya. Sebab yang nak buat ni pun banyak. Orang kata kita pun nak buat amal-amal juga daripada hasil withdraw ni. Bukan kata kita nak untuk diri kita sendiri, tak. Kita ada matlamat lah. Ada matlamat. Maknanya ni bukan untuk kita seorang lah. Betul. Profit ni. Saya setuju. Kita trade bukan semata-mata untuk duniawi. Betul tak? Kita punya pendapatan ni pun bukan semua hak kita. Betul. Yang itu saya setuju. Saya sangat setuju. Ini semua orang kata pinjaman daripada Tuhan. Sementara sahaja. Okey, jadi itu tips ataupun nasihat sedikit sebanyak daripada Kak Wawa, especially pada mereka yang baru sahaja ingin berkecimpung dalam dunia dagangan mata wang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat tu, pentingkan keberkatan dalam trading anda. Okey. Jadi sebabkan kita masih ada lagi 15 minit lebih kurang, jadi saya nak tanya kepada Kak Wawa mungkin satu pendapat lah. Sebabkan sekarang ni, especially kami di CTC, kami banyak menerima orang kata PM, orang tanya okey tak kalau kita join channel Signal, kita nak follow Signal orang ni, boleh tak kalau saya depo 100 orang ni trade. So saya nak minta pendapat Kak Wawa, sebab Kak Wawa dah trade 12 ke 13 tahun ni. Apa pendapat Kak Wawa, orang-orang kalau budak-budak baru ni dia nak follow terus channel Signal, beli Signal, guna suruh orang trade, dia orang tak nak trade sendiri. Apa pendapat Kak? Kalau channel Signal tu tak ada masalah lah, dia nak langgan ke. Tapi make sure channel Signal tu memang yang betul-betul power lah. Macam mana kita nak tahu Signal tu dia power tak power? Kita try dulu follow a few months, tengok. Kalau banyak win daripada loss, kira okey lah. Tapi kalau nak bagi duit kat orang suruh trade, elak kan? Baik, tak payahlah kot. Belajar sendiri sikit-sikit. Maknanya kalau loss, kita yang loss kan duit kita sendiri. Betul. Kita yang loss kan kita puas hati. Kalau bagi buat ni, kalau loss sedih tu lebih sikit lah. Betul, sebab kita tak ada power kepada duit yang kecuali hilang tu kan. Kecuali nak buat copy trade account, copy trade, okey. Maksudnya kita kenal orang yang trade kan tu. Jangan cara copy trade lah kita nak bukan kita bagi duit kat trade. dia. Bukan. Okay. Jadi dua cara.
bagi duit dengan copy trade. Saya galakkan copy trade lah. Banyak broker sekarang memberikan tools ataupun orang kata ruang untuk copy trade ni, so boleh check out lah, boleh buat research dulu macam mana, dan boleh search dulu orang yang anda bakal copy trade tu. Jangan copy betul-betul saja, check dia punya orang kata statistik dia, prestasi dia macam mana. Betul. Itu salah satu solution lah kalau anda memang jenis tepu, tak boleh nak buat analisa sendiri, tak boleh nak trade sendiri. Itu one of the solution available untuk kalau anda masih berminat dalam dagang mata wang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kerana sertai segmen kita pada malam ini, episod 133 bersama dengan Wahidah ataupun Kak Wawa dalam segmen Inilah Ceritaku. Jadi kita berada dalam 10 minit yang terakhir. Kak Wawa ada apa-apa yang nak dipromosikan tak? Saya bagi ruang ni untuk Kak Wawa, mungkin nak promote kelas ke, promote team ke, yang Kak Wawa boleh war-warkan. Kita bagi slot ni. Okay, insyaAllah lepas Raya Haji memang tim Cikgu Daniel FX ni akan buat kelas macam saya cakap tadi, kelas daripada zero lah. Okay. InsyaAllah. So untuk fees tu kita tak tahu lagi, belum decide, cikgu belum decide lagi. So kita akan train mana yang berminat, memang dah boleh merendahkan hati nak belajar. Okay. Silakan PM lah pada Facebook saya, Messenger. Dan setakat ni kita tengah renovate lagi. Ada center lah. Dalam renovate lagi. Center kat mana? Center dekat Damansara, Mutiara Damansara. I see. Adakah Kak Wawa merupakan salah satu coach yang sedang dibentuk untuk menjadi coach kepada mereka ni? Mungkin. Oh, okay. Mungkin saya boleh daftar juga. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Okay, jadi Kak Wawa, kita masih ada lagi 10 minit. Mungkin kita nak minta Kak Wawa mungkin cerita lagi lah, sedikit sebanyak lagi. Daripada 12 tahun ni, lama ni, mesti ada banyak cerita-cerita lain yang Kak Wawa boleh ceritakan. Ada momen-momen dalam dunia, dalam kerjaya dagangan Kak Wawa. So dia ada trade yang tricky tapi Kak Wawa berjaya profit juga ke, ataupun trade yang menggunakan duit saving ke, ataupun apa-apa je lah yang mungkin Kak Wawa boleh ceritakan. Trade pakai saving tu biasa. Biasa. Kira sampai sekarang Kak Wawa masih buat ke waktu dulu? Kalau bila dah loss tu nak recover lah. Recover, keluar balik. Trade ni untung rugi tu memang biasalah. Cuma kadar untung dengan kadar rugi tu yang kita nak kontrol. Betul. Pernah ke Kak Wawa sampai habis saving ke tak pernah? Dulu ya. Dulu tu sekitar tahun berapa? 2013, 2014 memang ada. Waktu tu Kak Wawa berjaya recover ke tak? Masa tu nak recover tu lambat lah. Okay. Memang kena sabar, lambat. Kira macam saving dah habis tu, betul Kak Wawa kena tunggu gaji seterusnya ke? Tak ada, tak macam tu lah. Okay. Tak macam tu. Maksud saya tu memang kena ambil saving untuk depo tu memang ada. I see. Itu memang pengalaman tu, memang trader-trader banyak rasa lah. Saya rasa kebanyakan trader pun macam tu. Kecuali trader tu memang orang kaya ke, kan? Memang orang senang. Itu tak ada masalah lah. Sebab mustahil lah satu-satu trader tu kata dia trade je dia terus untung. Mustahil. Betul. Kebanyakannya yang start terus trade ni dia macam beginner's luck lah macam. Tapi lepas tu mesti dia akan mengalami juga kerugian tu. Saya rasa tu macam keperluan lah untuk kita capai wajib lah lalui benda tu. Betul. Kalau trader kata saya tak pernah loss, saya tak boleh percaya lah. Betul lah. Memang saya macam mana ni, tipu ni. Dia mesti lalu benda tu. Betul. Nak pergi ke orang kata mahir, kita akan lalu benda-benda tu semua. Betul.
Sabar dengan tak sabar je, tahan dengan tak tahan je. Saya pernah dulu masa kerja, bonus saya pump terus kat dalam tu. 100% duit bonus tu. 100%. Tak ada 100%, separuh. Separuh. Tapi berjaya profit lah daripada tu. Alhamdulillah lah, tapi Asyik, lambat lah. Alhamdulillah. Sebab ada loss, ada untung, ada loss, ada profit. Lambat lah. I see. Tapi tu memang sebab dah kata memang minat sangat kan. Betul. Kira sebenarnya trade ni pun kena ada minat juga kan? Minat wajib. Wajib. Kalau tak minat tak payah. Just nak, kalau dalam kepala nak untung tapi tak minat, tak boleh. Tak kan? boleh. Buat copy trade je. Better macam tu lah. Kalau yang tak minat tu buat copy trade je. Ataupun yang tak ada masa. Sebab trade ni kena ada stres, memang kena lalu stres. Kena lalu penat. Sebab trade ni nampak je senang. Kita lagi-lagi scalping, kepala kita sakit. Sebab dia bergerak dengan pantat. Sakit tu bukan apa, fokus. Bila kita fokus ni, kepala kita penat. Betul. Bila dah close, dah ada untung sikit, tak apa. Kita relax. Kita treatment lah. Kita buat treatment lah. Macam saya suka pergi menggetih. I see. Macam dah habis satu session tu, akak pergi relax dulu lah. Saya nak ubat saya punya stres yang senang je. Saya pergi minum je. Saya kena minum keluar. dengan tim akak tu lah. Tak, biasa dengan husband lah. Dengan anak-anak, dengan husband. Ambil udara segar sikit. Saya keluar daripada rumah tu, pergi minum ke, dapat minum secawan kopi pun jadilah. I see. Tu cara saya lah. Cara saya treat, buat treatment untuk saya punya kepala. Lepas pada pergi kopi-kopi tu, malam trade lagi. I see. Kalau lost dah stop. Besok relax pula. Besok. Tutup buku, esok buka balik. Biasa kalau saya lost, saya tutup, saya tidur dulu. Saya tidur sejam. Take a nap dulu lah. Nap dulu. Lepas tu besok ke baru saya buka balik. Itu cara saya. Alright. Okay, sekali lagi tuan-tuan dan puan dengar tu, stress, loss, apa momen-momen pahit ni memang wajib perlu dilalui oleh semua trader kalau anda mahukan karier dagangan yang stable. Sebab apa? Sebab daripada situ tuan-tuan dan puan akan belajar untuk tidak repeat lagi kesilapan tu di masa akan datang. Jadi impossible kalau kita nak berjaya tapi kita tak ada kesilapan untuk kita pelajari. Jadi akak saya rasa ada satu lagi soalan yang memang saya betul-betul nak tanya. Since akak pun tadi saya rasa akak pun orang kata tahu dalam kira mengikut sunnah dalam trading ni. Apa pendapat akak berkenaan ada orang-orang di luar sana yang mengatakan trading forex ni adalah haram? Apa pendapat akak? Okey, pendapat saya, dia akan jatuh haram. Pada pendapat saya lah ya. Saya ni pun bukannya ustazah-ustazah. Okay. Tapi pendapat saya, boleh jatuh haram sekiranya kalau kita trade tu, kita main entry hentam, orang panggil hentam kromo. Hentam tak boleh. So kita kena ada ilmu. Sebab tu nak trade ni kita pergi belajar, pergi kelas, tahu, belajar kena candle, kena pattern, kenal market. Market nak ke mana, arah market. Itu yang buatkan trade kita ni tak haram. Kita tahu apa yang kita buat. Trade dengan ilmu. I see. Bukan trade dengan saja suka-suka ikut, tak boleh. Itu dah kira berjudi ya kan? Itu dah macam berjudi. Betul. Dan saya cuba elakkan trade bila news. I see. Sebab dia market sangat manipulatif lah waktu tu. Dan kita punya, saya tak pastilah. Saya ragu-ragu kalau saya trade dalam news ni. Bila ragu-ragu tu dah jadi tak cantik kan? Jadi lebih baik kita relax dulu. Market steady balik baru kita masuk lah. I see. Sangat jelas lah daripada apa yang akak ceritakan tu. Saya pun bersetuju dalam dalam respon akak sebentar tadi. Memang ramai di luar sana yang especially orang kata mereka yang tak tahu apa-apa pasal trading forex ni terus cepat betul nak menghukum yang mengatakan trading forex ni haram. Jadi tuan-tuan dan puan belajar dahulu, dalami dulu apa itu sebenarnya trading forex, dan InsyaAllah kita boleh menjana pendapatan yang diberkati daripada trading forex ni. Jadi minit-minit yang terakhir ni saya minta Kak Wawa kalau ada kata-kata terakhir yang nak diberikan, mungkin penghargaan ke kepada orang-orang yang support Kak Wawa,
untuk sebelum kita tutup segmen kita pada malam ni? Silakan. Saya dalam trading forex ni pun saya banyak terima kasih pada ahli keluarga saya lah, dengan cikgu saya. Sebab dia orang ni lah yang banyak support saya. Bila loss, dia orang naikkan balik semangat saya lah. Kita trader pun kita tak boleh cepat putus asa. Betul. Sebab nak pergi ke tahap yang lebih atas ni memang kena lalu onak dan duri. Memang kena lalu. Wajib. Nak tak nak kena lalu. Dan kita lalu tu kita ambil kita study balik. Kita ambil iktibar, kita kaji balik. Kat mana salah, kita betulkan. Cuba konsisten, cuba betulkan balik. Banyak masalah disiplin lah. Betul. Then jadi kata-kata teriakan adalah penghargaan. Terima kasih lah kepada terima keluarga. kasih kepada ahli keluarga saya, cikgu-cikgu saya, rakan-rakan trader pun banyak juga supportive semua. So kita berada di kelompok aura-aura positif ni lain. Betul. Sebab tu kita kena cari aura positif tu. Lagi-lagi kita trader, kita kena cari yang positif. Bila kita down, kita sedih, kita ada masalah apa ke, cepat-cepat lah kita recover balik. Alright. Kalau tak, kita boleh jadi loss. Entry kita boleh loss. Dia boleh effect kita punya Stress tu boleh buat kita loss trade dalam trading. Alright. Jadi ada apa-apa lagi yang Kak ingin bagi tahu pada penonton-penonton kita setakat ni? Untuk trader Okay. Untuk trader ni itulah tadi yang paling penting. Disiplin, jangan tamak, banyak sedekah. Mintalah doa-doa orang yang penting ni. Ibu bapa, suami, isteri, cikgu. Dan mahirkan satu teknik tu. Orang kata sampai pandai, sampai betul-betul boleh profit. Tak payah nak kejar gila ke teknik tu. Pergi belajar sana, belajar sini. Grup Telegram sampai penuh. Banyak Akhirnya satu benda tak dapat. Betul. Sebab kita, bukannya cikgu tak bagus, cikgu semua bagus-bagus, tapi kita tak boleh catch up. Banyak teknik. Alright. Jadi baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung segmen kita pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sertai kita pada segmen kita pada malam ini. Terima kasih kerana tinggalkan komen, terima kasih kerana share. Jadi kita jumpa pada jam 10.30 malam nanti bersama dengan Dr. Forex ataupun Cikgu Nonim dan segmen Tanyalah Dr. Forex, di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang menggunakan teknik elite wave. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kak Wawa kerana sudi sertai kita pada malam ini. Sama-sama. Dan terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Waalaikumsalam.